Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahri Abdul Rahman, mahu berkongsi dengan saudara-saudari semua beberapa persoalan yang bermain dalam fikiran saya menjelang Ramadan yang berlalu, yang berlaku. Saya sering tertanya-tanya beberapa persoalan berikut. Mudah-mudahan persoalan yang sama bermain dalam fikiran tuan-puan sekalian. Pertamanya, jika ini adalah Ramadan yang terakhir, apa yang agaknya saya akan lakukan yang berbeza daripada tahun-tahun yang lepas, Ramadan-Ramadan yang berlalu sebelum ini. Saya sebenarnya tidak pernah berjaya memperolehi Ramadan yang kosong daripada program dan jemputan. Kerana terlalu banyak distraction apabila berlakunya jemputan ataupun pekerjaan. Saya mengimpikan mudah-mudahan Ramadan yang akan datang, yang akan berlaku kepada saya adalah Ramadan yang kali pertama saya benar-benar dapat memperuntukkan masa sebanyak mungkin dengan membaca kalam Tuhan, dengan membaca Al-Quran tanpa gangguan. Maksud gangguan di sini adalah pekerjaan-pekerjaan keduniaan, sehingga kalaulah boleh biarlah orang lain yang membantu saya untuk maintenance, untuk meneruskan apa yang saya lakukan pada bulan-bulan selain Ramadan. Saya mengimpikan supaya Ramadan ini saya dapat membaca dengan penuh khusyuk satu surah di dalam Al-Quran yang pernah saya tafsirkan keseluruhan 111 ayatnya kepada masyarakat. Saya pernah tafsirkan, tetapi saya tidak pernah beroleh masa yang benar-benar menenangkan untuk membaca daripada awal hingga ke akhir surah berkenaan. Dan ia adalah surah Yusuf. Ada beza apabila kita membaca satu surah yang kita tak faham dengan membaca satu surah yang telah kita faham dan membaca surah yang telah kita faham dalam bulan yang diberkati. Saya mengimpikan untuk ia berlaku pada Ramadan kali ini. Kemudian, andainya ini adalah Ramadan yang terakhir, surah Yusuf adalah surah yang mewakili ataupun memaparkan semua segmen kehidupan saya. Dan mudah-mudahan anda. Kenapa surah Yusuf? Ramai orang ingat mungkin ia hanya sekadar cerita Nabi Yusuf dari zaman kanak-kanak yang malang lalu menjadi raja yang hebat. Tetapi sebenarnya ia adalah cerita tentang ayah dengan anak. Ia adalah cerita adik dengan abang. Ia adalah cerita kawan-kawan. Ia adalah cerita lelaki berinteraksi dengan perempuan. Ia adalah cerita pegawai dengan raja. Ia adalah cerita doktor dengan pesakit. Ia adalah cerita perancangan ekonomi, politik, sosial. Boleh dikatakan semua segmen kehidupan anda dan sebenarnya saya terdapat dalam surah Yusuf. Subhanallah, bermakna kita bukan hanya membaca cerita Nabi Yusuf, kita sedang membaca cerita kehidupan kita. Percayalah, pada apa pun uniform yang kita pakai pada setiap hari, ada di dalam surah Yusuf. Waktu pejabat, ada dalam surah Yusuf. Bagaimana beramanah dengan waktu pejabat. Bagaimana dengan keluarga, ada dalam surah Yusuf. Bagaimana menggerakkan NGO, aktiviti-aktiviti masyarakat, ada dalam surah Yusuf. Jumpa atau tidak, itu terpulang kepada fokus dan kita punya penghayatan kepada surah Yusuf. Jika ini Ramadan yang terakhir, apa nasihat yang boleh saya berikan kepada anak-anak dan keluarga saya? Saya mengharapkan supaya anak-anak saya, Fatih dan Farahi, juga isteri saya, Nurul Syuhada dan ahli keluarga saya yang lain, moga-moga Ramadan ini ada terhasilnya satu keputusan besar kita buat untuk agama. Yang kita tak pernah buat keputusan itu di luar bulan Ramadan. Barangkali keputusan itu mungkin membabitkan career ataupun pekerjaan. Mungkin keputusan besar itu membabitkan penghijrahan dari satu tempat ke satu tempat.
Atau mungkin keputusan besar itu membabitkan perubahan karakter dan perangai. Saya berazam untuk tinggalkan satu perangai yang saya susah nak tinggal di bulan-bulan lain. Tetapi ini adalah keputusan saya untuk meninggalkannya. Ataupun saya mahu melakukan perbuatan ini mulai Ramadan kali ini dengan konsisten sampai Ramadan akan datang. Saya tidak pernah membuat keputusan itu sebelum ini. Jadi Ramadan Allah sebut sebagai Al-Furqan, bulan di mana kita membuat keputusan yang besar untuk memisahkan diri daripada yang batil untuk menuju kepada al-haq ataupun kebenaran. Satu ketika dahulu memang keputusan besar pernah dibuat dalam bulan Ramadan oleh para sahabat. Mereka perlu memilih untuk pergi kepada Abu Jahal dan bala tentera kafir Quraisy, sedangkan pada awalnya mereka mahu kepada keuntungan yang banyak pada kafilah Abu Sufyan. Boleh bacalah cerita Perang Badar. Allah nak ajar macam mana Ramadan bukan hanya bulan berlapar, berdahaga, berqiyam, bertarawih, tapi sepatutnya Al-Quran yang kita baca menyebabkan kita membuat keputusan besar daripada pilihan yang kita selesa kepada pilihan yang mungkin mencabar, tapi itu yang lebih baik untuk agama, untuk diri kita dan agama. Jika ini Ramadan yang terakhir, apa agaknya doa yang paling banyak saya akan minta? Saya akan berdoa dengan doa Nabi Yusuf kali ini. Doa Nabi Yusuf yang dirakamkan dalam surah Yusuf. Sebab bagi saya doa itu sangat deep. Kebetulan saya dapat mempelajari dengan mendalam surah Yusuf dan kisah Nabi Yusuf yang berakhir dengan doa ini, iaitulah Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadith fatiras samawati wal ard anta wali fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Doa ni panjang, tapi saya hafal alhamdulillah. Ia memberikan makna yang sangat besar pada saya. Saya harap anda juga dapat memilih ayat 101 surah Yusuf halaman 247 ini. Kenapa doa ini? Sebab yang pertama, doa ini mengajar saya, Rabbi qad ataitani minal mulk. Tuhan, engkau berikan aku kerajaan. Kerajaan di sini bermaksud potensi yang tidak ada pada orang lain. Kalau dalam konteks Nabi Yusuf, beliau ada potensi untuk memimpin negara yang tidak ada pada orang lain. Orang lain memimpin negara dengan rasuah, dengan keburukan, tetapi tidak Nabi Yusuf. So doa ini mengajar saya, Allah mesti kurniakan saya bakat dan potensi yang tak ada pada orang lain. Maka ya Allah, jadikanlah Ramadan ini saya boleh kembangkan lagi bakat itu, ataupun saya boleh menemui bakat baru. Qad ataitani minal mulk wa 'allamtani min ta'wilil ahadith, dan engkau ajar aku memahami ta'wil al-ahadith. Ya, betul, kalau kita tengok terjemahan ta'wil al-ahadith ni adalah mentakbir mimpi. Tetapi ada ahli tafsir kata, dan ini yang menyebabkan saya seronok dengan doa ini, ta'wilul ahadith adalah memahami yang tersirat daripada sesuatu ucapan. Memahami yang tersirat daripada yang tersurat. Dapat memahami sesuatu isu dengan mendalam. Ini pun ta'wilul ahadith. Saya suka doa ini dan saya harap dia boleh memberikan saya kekuatan selepas Ramadan, di mana kita tidak hanya melihat sesuatu isu itu terjadi hanya pada tersurat ataupun permukaan, tetapi kita boleh memahami dia punya tersirat, dia punya pelajaran. Sebagai contoh peristiwa di Gaza, mungkin setengah kita hanya melihat ia isu kemanusiaan. Ia adalah isu pencerobohan, pembantaian, kebiadaban dan hipokrit dunia. Tetapi di situ juga bagi orang yang benar-benar menghayati dan memerhati dengan teliti, Allah nak tunjukkan kepada kita tentang cerita orang yang tidak ada apa-apa melainkan Tuhan. Bagaimana prinsip hidup mereka apabila kehilangan orang tersayang, kehilangan serba-serbi, rumah, kediaman, rezeki, tetapi mereka tetap percaya mereka ada Tuhan. Bagaimana hidup orang yang berpada dengan Tuhan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. So, how do you see something determine what you will get?
Dan yang ketiga yang menyebabkan saya suka doa ini adalah kerana ada nama Allah Fatir. Fatir ni adalah yang mengeluarkan, yang menciptakan sesuatu yang sebelumnya tidak berlaku, yang memberikan potensi yang selama ini potensi itu tidak kelihatan. Dan akhir sekali, jika ini Ramadan terakhir, apakah perkara terakhir yang saya akan lakukan di dunia ini kalau Ramadan nanti? Saya tak pernah berjaya melakukan perkara ini selama saya hidup dengan Quran lebih kurang 15 tahun kebelakangan ini, iaitulah berjaya menghafal surah yang agak panjang. 100 ayat saya tak pernah berjaya hafal satu surah. Saya harap Ramadan yang tak ada jemputan itu nanti, saya dapat hafal surah Yusuf. Sebab surah ini telah berjaya merawat duka ramai para sahabat. Takkan saya tidak beroleh kelebihan yang sama kalau melakukannya. Seandainya ini adalah Ramadan terakhir, bagaimana ummah boleh menjadi kuat selepas Ramadan? Saya merayu agar kita kena lakukan perubahan kepada tadarus Al-Quran. Sebab susah umat nak bangkit kalau tidak berdasarkan apa yang telah menyebabkan umat sebelum kita bangkit. Tiada yang boleh membangkitkan umat ini, yang mengubah umat ini daripada lemah kepada kuat, gelap kepada cahaya, berpecah kepada bersatu, melainkan dengan Quran. Adakah kita terlupa? Itulah yang telah berlaku bila Quran turun kepada para sahabat. Jadi tadarus Al-Quran bukan hanya waktu untuk menyemak cara bacaan, tetapi juga untuk sama-sama jadikan halaqah itu sebagai berkongsi peringatan dan teguran. Kalau kita boleh lakukan dalam bulan Ramadan, kita pasti boleh lakukan sepanjang 11 bulan selepas Ramadan. Tolong jangan jadikan interaksi dengan Al-Quran bermusim, dan pastikan kita beroleh isi dan bukan hanya kulit dari Al-Quran. Saya harap persoalan-persoalan ini bukan hanya persoalan saya, tetapi juga persoalan yang bermain dalam fikiran anda, dan saya menunggu jawapan anda juga nanti insya-Allah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.